kita boleh buat, bukan sekadar MCQ biasa. Dan kita ada option untuk bagi answer lah kan, supaya dia boleh calculate markah kan. Okey. Yang ini saya belum masuk soalan lagi. Saya nak set up dia punya folder dulu. Saya lewat lah. Tak. Belum masuk buat soalan lagi. Okey. Thank you. Okey. Yang lain yang ni adalah UC Access ni macam biasa. Sama ada kita nak bagi pelajar set kita saja ke dan macam yang lain. Okey, bila dah yang tadi saya dah sentuh yang penting ni. Okey, kemudian kita tekan save and return to the course. Okey, sekarang saya dah ada ni bengkel FEP yang saya baru buat ni. Okey. Jadi sekarang untuk saya masukkan soalan. Okey, untuk masukkan soalan kita perlu klik pada nama bengkel FEP ni. Jangan klik pada edit ni. Kalau kita klik pada edit, dia pergi pada setup yang saya buat tadi. Bengkel FEP ni. Okey, untuk edit quiz, oleh kerana dalam quiz kita ni belum ada soalan. Jadi kalau dia belum ada soalan, akan keluar option ni edit quiz. Kalau dah ada soalan, edit quiz ni dia akan berpindah ke bahagian tepi ni. Bahagian admin ni kan. Jadi kat sini kita ada dua option, sama ada nak klik di sini ataupun di klik edit quiz ni. Okay, cuba kita apa jadi kalau saya edit di tepi. Okey, ini mungkin jadi untuk masukkan soalan, saya ada beberapa option soalan tadi. Saya nak copy balik soalan yang saya buat tadi. Cuma saya akan tunjukkan satu persatu. Okey, ini bahagian add soalan. Okey, add soalan. Okey, ada new question daripada question bank. Kalau kita ada soalan dalam question bank nanti, kita boleh pilih ataupun random question. Okey, oleh kerana katalah kita nak buat soalan baru, kita add new question. Okey, dalam menu ni ada lebih kurang 15 bentuk soalan. Okey, soalan yang saya nak tunjukkan ialah ni tadi soalan yang ditanya tadi, soalan multiple choice ni MCQ. Okey, saya klik add. Okey, ini soalan dalam maklumat yang kita perlu isi. Okey. Tadi soalan MCQ yang pertama, soalan dia lebih kurang macam ni. Ini soalan MCQ macam ni kan. Kita nak buat soalan MCQ. Saya rasa semua nampak saya ada dua skrin kat sini kan? Nampak. Okey, thank you. Okey, saya nak buat soalan ni. Set bagi soalan berbagai pilihan ni, MCQ set, soalan dia set bagi nombor input juga dikenali sebagai apa. Okey, di sini ada beberapa perkara yang kita perlu lihat. Okey, untuk kategori soalan, pentingnya kategori soalan ni nanti saya tunjukkan masa dalam question bank nanti. Okey, katalah sebab saya buat dia dalam folder bengkel FEP, saya klik pada default for bengkel FEP. Jadi soalan yang saya buat ni akan masuk dalam question bank untuk bengkel FEP nanti. Jadi kat sini juga penting untuk kita kenal pasti siapa punya soalan nanti bagi kursus yang banyak set nanti. Okey, katalah Amin. Untuk soalan yang kita create tu dia akan masuk ke apa ni question bank. Question bank tu siapa-siapa boleh masuk tak? Maksud saya semua pensyarah boleh masuk ke ataupun siapa yang masukkan sahaja? Saya rasa semua boleh lihat. Tak ada kita tak ada restriction pun. Cuma tapi saya belum test, saya belum tanya lagi kawan-kawan saya lain sama ada dia boleh lihat tak saya punya question bank tu. Tapi saya jangkakan boleh kalau kita boleh masuk orang punya bahan, boleh lihat pensyarah lain punya bahan, why not question bank kan? Okey, default perbengkel. Okey, question name ni macam lebih kurang kod. Question name ni dia lebih kurang macam kod macam ni di tepi kan. Okey, ni terserahlah pada masing-masing nak letak apa kod dia. Nak letak nama kan. Mungkin boleh letak nama pensyarah sendiri kan. Katalah saya letak nama saya Amin 01. Okey, soalan dia. Okey, kat sini question text kita perlu type. Okey, katalah saya nak type soalan ni. Okay, jadi kalau sebab saya ada saya copy je. Kalau yang lain kita kena tag, kita kena type macam biasalah. Okey, default mark berapa markah? Berapa markah? 1, 2 dan sebagainya. Kalau di sini saya punya default markah saya ialah 1. Okey, ID number kita boleh abaikan. Okey, jawapan yang betul. Okey, ini yang pilihan yang kita ada. Kalau selalunya MCQ kita hanya benarkan satu jawapan yang betul, jadi kita pilih one answer. Kalau kita pilih lebih daripada satu multiple answer pun boleh juga. Dan ini yang kita shuffle tadi, shuffle choice tadi, maknanya setiap pelajar dia akan jumpa option A, B, C yang berbeza. Okey, number
number the choices ni, okey, ni dia punya format dia, nak guna huruf kecil, huruf besar, nombor, Roman dan sebagainya, ataupun no numbering. Okey, dalam contoh ni, select one ni, saya tidak pilih, saya pilih no numbering. Jadi dia tidak akan keluar di sini. Dia hanya keluar jawapan saja. Okey, choice yang pertama, okey, sebab kita dah pilih, tadi kita dah pilih shuffle the choice. Okey, kata choice yang pertama, okay, kalau berdasarkan yang ini, jawapan dia keturunan, saya type di sini keturunan. Okay, saya hanya saya masukkan dia punya pilihan jawapan je. Choice yang pertama, jawapan yang pertama. Choice yang kedua, domain. Yang ketiga ialah pintasan. Yang keempat, okay, saya ada 5 pilihan. Mana pula? Yang keempat ialah output. Kemudian yang kelima ialah julat. Okay, ini lebih kurang sama macam kita masukkan masa iFolio dulu. Okey. Untuk jawapan yang betul. Okey, kita masukkan pilihan jawapan yang betul. Okey, contoh jawapan dia yang betul ialah domain. Jadi domain choice yang kedua. Okey, untuk jawapan yang betul, kita perlu pastikan grade dia sebab kita hanya ada pilih satu saja jawapan yang betul. Jadi kita perlu pilih 100%. Ini option dia. Jadi yang lain-lain kita biarkan kosong. Jadi kalau pelajar tersebut dia pilih jawapan yang salah, maka dia kosonglah. Okay. Ini cara kita nak tentukan jawapan yang betul. Dan dia tidak semestinya kita letak pada choice yang kedua. Kita boleh untuk mudah kita letak je pada choice yang pertama jawapan yang betul. Sebab nanti bila setiap kali dia soalan tu keluar sebab kita dah pilih shuffle, pilihan ni dia akan berbeza-beza. Okey, jadi yang lain-lain kita save changes and continue. Okay, bila kita save changes, okey, komputer saya slow sikit. Okey, saya dah set. Okey, kita nak preview macam mana bentuk soalan ni keluar. Okey, pergi pada bahagian bawah, klik pada preview ni. Jadi kita akan lihat kat sini. Okey, bila kita preview soalan, apa saja bentuk soalan yang kita buat, bila kita preview, kita akan lihat ada banyak option yang di bawah ni. Ni kita boleh bagi pilihan. Okey, katalah kalau dalam situasi yang biasa, kalau kita boleh test, kalau pelajar tu tulis markah dia 1, dia pilih jawapan pintasan. Padahal jawapan yang betul ialah domain tadi. Bila pelajar tu tekan submit dan finish, okey, dia akan dapat markah kosong. Mark 0 of 1. Kalau kita start again, okey, kita nak tengok dia shuffle ataupun tidak. Jawapan pertama pintasan kan. Kita start again. Okey, jawapan pertama dia dah jadi julat. Jadi dia dah shuffle di situ. Okey, kalau pelajar tersebut pilih jawapan yang betul domain, okey, submit dan finish, okey, barulah dia dapat markah 1. Okey, ini option yang ada. Okey, kalau pergi di bawah ni ada banyak lagi option yang kita boleh anda boleh boleh explore. Okey, kita boleh minta sistem tunjukkan jawapan yang betul. Tunjukkan jawapan itu sama ada betul ataupun tidak, ataupun kita boleh minta soalan tunjukkan apakah jawapan yang betul jika pelajar tersebut salah. Okey, kalau saya update display option ni, okey, kalau saya dan start again. Okey, jadi kalau saya kata saya pilih jawapan yang salah, saya pilih pintasan. Okey, jadi di sini okey, pelajar tu dia akan nampak dia tak dapat markah, jawapan yang dipilih salah, correct answer ialah domain. Ini pilihan yang kita ada. Kalau kita tak nak buat pilihan begini, kita kena pastikan markah dia ditunjukkan sama ada whether correct, kita not shown, correct answer pun sama juga, update dan display. Start again with the option. Okey, jadi bila pelajar tersebut dia pilih jawapan yang salah, dia hanya tahu berapa markah dia salah. Dia tak tahu jawapan tu apa jawapan yang betul. Jadi bagi setiap kali kita preview soalan, option ni ada untuk semua bentuk soalan. Okey, kemudian dah siap kita close preview. Okey, kita dah ada soalan yang pertama. Okey, save changes. Kita pergi balik pada folder kursi. Okey, nampak tadi kita dah ada satu soalan dalam bengkel FEP tadi. Okey, ni kod tadi. Ni dia punya dia punya significant code tadi. Amin 01 ni. Kita boleh susun soalan ikut kod.
Okey, soalan yang kedua. Katalah soalan yang kedua, yang kedua yang berbeza sikit bentuk dia ialah Cik Amin. Cik okey, Amin. yang ini ya, Cik Amin, ya saya. sorry. Kalaulah saya ada katalah 30 soalan multiple choice, untuk setiap soalan saya kena buat macam tadi ke atau boleh set satu kali lepas tu type soalan je? Itu import kan? Itu maksudnya import question. Maknanya doktor ada soalan dalam words, Dalam words ya. dalam words kan? Okey, itu ada option lain. Apa ni, kena import. Dan Boleh boleh import. automatik. Tak semudah tu. Tak semudah automatik kita import file masuk dalam aktiviti nota kuliah. Dia tidak semudah nota kuliah tu. Maksud saya dah cuba tapi saya belum berjaya lagi. Sebab saya pun ada juga banyak soalan dalam format dalam format Word. Cuma untuk buat dia perlukan soalan tu kita kena susun dalam format yang UKM Folio boleh baca. UKM Folio dia tak boleh baca dalam format Word yang biasa kita tulis tu. Kalau ada 100 soalan jenuh tak tu jenuh lah. Yes. Upah orang. Encik Amin, Yeah. kalau soalan tu soalan MCQ, untuk setiap soalan tu setting tu tadi kita kena buat satu-satu ke? Deferred Yes. feedback, Ya. apa semua tu? Ke Kalau ada satu setting yang kita boleh set awal-awal, so semua soalan MCQ akan follow the same format? mungkin kita boleh copy soalan, kita buat satu soalan, kita set dia, kita copy soalan tu balik, lepas tu kita ubah, tapi kita mesti kena ubah soalan dengan jawapan pilihan lah. Okey. Cik Amin, Ya. kalau tak ada image dan memang hanya word saja, kita Words boleh import dengan mudah lah. Word tak boleh kita import macam kita select the whole question dalam Word, kita copy File. paste. Macam yang saya buat ni tak boleh. Kita kena buat satu-satu sebab kita kena masukkan option tu satu persatu tadi kan. Terus rasa nak demam. Okey, ada soalan lagi? Ya, kata kalau 100 soalan jenuh. Tu nak demam tu. Dah lah kami memang nak demam dah ni. Tak apa, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Allahu Akbar. Nanti tunjukkan untuk essay ke case study boleh ke? Boleh. Asal ada option essay tadi, ada option essay. Tapi saya Dia tak punya feedback tentu dan ini feedback jawapan? saya tak ada contoh yang tu untuk essay. Sebab soalan saya pun kebetulan saya ngajar matematik statistik. Saya ingat memang nak bagi essay. So kalau maknanya boleh kalau kita bagi essay tapi macam kita mesti kena bagi option jawapan ke? Maknanya dia automatic. Kalau essay maksudnya doktor nak minta pelajar tu tulis atas kertas pula. Atau macam mana? Dia Kalau dia tulis dalam sistem tak boleh? Kalau dia tulis kat sini kita boleh buat macam semalam assignment tu kan. Assignment tu. Okey. Kan kita ada option untuk sama ada pelajar dia tulis teks ataupun dia upload file. Okey. Rasa kat situ pun boleh juga. Maknanya guna option assignment bukan guna option untuk quiz. Untuk Quiz pun boleh. Kalau dalam quiz kalau lihat kat sini kalau saya add new question ni. Tapi saya belum cubalah. Kalau lihat kat sini kita quiz. Ni ada essay ni. File upload or online text. Then this bla bla bla, kalau kita add apa jadi? Tapi jadi saya belum cubalah. Amin. Yes. Kau dah ada feedback daripada pelajar yang dah ada jawab soalan apa semua dah ada dah? Dah. Sebabnya kalau macam yang saya buat untuk yang assignment tu, kita boleh marking terus dan bagi markah terus dalam sistem ni. Ya, boleh. Semalam saya tunjukkan ada yang assignment. Maksudnya pelajar tu dia Dr. Hafid nak tengok ke apa? Boleh juga tunjukkan. Sebenarnya saya dah ada tapi just mungkin untuk dengan rakan-rakan lain mungkin boleh share lah dalam bentuknya macam mana. Semalam kan dia tunjukkan yang matematik yang dia marking tu kan? Ya. Semalam tu lah yang saya buat. Maknanya kita guna option kalau essay question kita guna option assignment. Rasa tak juga sebab kita boleh marking terus kat sini. Boleh guna essay tu. Yes, rasanya boleh. Rasanya boleh. Kalau assignment boleh buat, why not? Quiz untuk part yang tak boleh buat kan? Tapi maknanya kita bagi kalau essay tu 2 hours boleh lah dia setting kat sana 2 jam je. Boleh. Okay. Kalau kita open close, maksudnya pelajar mesti upload dalam tempoh masa ni lah. 2 jam tu. Dan tempoh 1 jam tu.
sama ada kita nak minta pelajar tu apa ni, pelajar